Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Rabi'ah bin Al-Hudair, katanya, tidak pernah saya mendengar Talhah meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali satu sahaja. Tidak pernah saya mendengar dia meriwayatkan apa-apa hadis lah daripada Rasulullah kecuali satu hadis sahaja. Katanya, yang ini kata perawi di bawahnya, namanya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Qultu, saya tanya dia, hadis apa tu? Haqsa tu. Qala, katanya, Talha kata, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud menziarahi kubur orang-orang yang mati syahid. Sehinggalah apabila kami hatta idza ashrafna ala harrati waqim, sehingga apabila kami sudah naik di kawasan berbatu hitam Waqim. Waqim itu nama tempat ataupun nama benteng, benteng yang ada dekat tu. Dan selepas itu kami turun pula, naik tempat tinggi, lepas tu turun pula. Kami dapati di selekohnya, dekat dengan selekohnya, dekat dengan cekok dia tu, cekok jalan tu, ada kubur. Makniyah tu mana dekat dengan selekoh. Kami dapati dekat dengan selekoh dia tu, dekat dengan cekok dia lah, Pak Kona, ada satu kubur. Kata Talha, kami pun kata, wahai Rasulullah, adakah ini kubur saudara-saudara kita? Nabi SAW kata, ini kubur sahabat-sahabat kita. Bila kami sampai ke kubur orang-orang yang mati syahid, Nabi SAW berkata, inilah kubur saudara-saudara kita. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW mendudukkan anakha tu khusus untuk makna mendudukkan, menghentikan unta, dengan cara mendudukkannya di Batha. Di Batha, yakni kawasan lapang, kawasan lapang yang terletak di Dzul Hulaifah. Dia bersembahyang di situ. Abdullah bin Umar juga selalu melakukan begitu. Dah dia tahu Nabi SAW buat gitu, dia buat gitu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Qa'nabi, katanya, kata Malik, tidak sayogianya, tidak patutlah seseorang melepasi mu'arras, yakni kawasan ataupun tempat berehat di penghujung waktu malam, apabila dia pulang ke Madinah, sebelum dia bersembahyang di situ sebanyak mana yang dikehendakinya. Sebab saya mendapat tahu, kata Malik, bahawa Rasulullah SAW berhenti di situ. Kata Abu Dawud, saya mendengar Muhammad bin Ishaq Al-Madini berkata, Al-Mu'arras itu letaknya sejauh 6 batu dari Madinah. Jadi hak baki lagi sebelum pada ni ada 2-3 hadis, iaitu berhubung dengan ziarah kubur. Hadis yang pertama malam ni iaitu hadis riwayat daripada Rabi'ah bin Al-Hudair. Dia kata dia tak ada dengar Talhah bin Ubaidillah ni meriwayatkan apa-apa hadis. Maksud dianya payah nak boleh dengar. Dia ni royak hadis, payah. Tak ada dia royak hak dia ya. Dia royak hak dia. Dia suruh gapo-gapo kalau ke mana pun hak dia. Dia tak royak Nabi SAW kata gini-gini. Tak. Padahal dia tu kan sahabat besar, salah seorang sahabat 10
yang dijanjikan syurga kira-kiranya rapat lah, boleh tahan ayat tapi tidak. Maksudnya ialah kenapa? Kerana dia ni beringat sangat, berhati-hati sangat, takut nak sebut hadis Nabi, takut-takut salah, tersasar kau, tak kena kau, tidak serupa dengan hak betul-betul Nabi kata dulu kau. Walaupun tentulah dia pun faham maksud tu, dia faham maksud tu, dia tak sih lah. Dia kalau boleh nak ayat betul-betul lafaz hak Nabi guna. Itu di sini menunjukkan bercermat ataupun takut dalam meriwayatkan hadis itu adalah satu perkara yang mulia, yang lebih baik, bagus. Bagus. Kalau kita tidak pasti, tak boleh main-main. Benda ni benda agama. Benda agama. Jadi tak boleh main-main. Kena pasti sungguhlah. Zaman dulu pada masa tu tak ada kitab ke apa, dia berdasarkan ingatan sajalah. Kalau kita sekarang ni kita boleh rujuk kepada kitab, adalah kitab ni, adalah hak ni, tengok situ. Tapi pada masa ni tak ada lagi. Tapi aku mana-mana pun pengajaran yang kita dapatnya, sahabat-sahabat ni dia tidak mudah lah nak wayak hadis. Tidak wasah main lah hadis-hadis. Dia kira hak dia faham, hak dia buat tu, hak dia faham daripada hadis, ajaran Nabi dah lah. Kena ikut pun ikut tu. Jadi tak mudah lah nak cerita tu. Sebab tu kita tengok jarang sahabat-sahabat ni banyak meriwayatkan hadis. Kalau ada pun beberapa orang tu, kalau kita tengok Abu Hurairah, kerana dia ingat kuat, dia ingat molek. Abdullah bin Amr bin Al-As, dia catat, dia ada kitab. Hal lain. Jadi hak lagu tu je. Aisyah memang terkenal sebagai isterinya yang paling bijak, paling kuat ingatannya. Jadi hak tu je orang banyak sikit. Tapi kalau sahabat-sahabat besar-besar ni tidak mudah lah wayak hadis. Tidak wasah. Kecuali dia kata sah je hadis. Dalam lama-lama duduk sain dengan dia, kata sah itu biar hadis. Jadi kawan dia tu, bawah dia tu, anak buah dia tu tanya hadis gapo, hak mana? Hak sah. Dia pun kata, Talha kata, pernah kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kiranya maksudnya nak pergi ziarah kubur lah, kubur orang mati syahid. Jadi bila berjalan sampai tempat kawasan tinggi, tanah tinggi, kawasan berbatu hitam yang dekat dengan satu benteng ada di situ, tinggi. Lepas tu turun pula, daripada kawasan tinggi tu, jalannya menurun. Bila turun tu ada selekoh situ, dekat selekoh tu ada kubur di situ. Talha kata kami pun, mana dia bukan dengan Nabi sajalah, ada beberapa orang lagi lah. Kami pun katalah, wahai Rasulullah, ini kubur saudara-saudara kita kan? Dia kata, ini kubur sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Lepas tu pergi lagi, jalan lagi. Bila sampai dekat kubur orang mati syahid, dia pun kata, ni kubur saudara-saudara kita, inilah kubur saudara-saudara kita. Tu je hadis dia royak je, tak ada hak lain. Hak lain tu kak, kalau dia sembahyang, dia sembahyang ikut Nabi lah. Gagal lain pun tak payah tanya lah, hak dia buat tu dia buat ikut Nabi lah kira-kiranya. Kamu faham-faham sendirilah. Tak ada dia kata gini Nabi ni, tak ada. Dan orang pada masa tu pun anggap memadai dah, padan dah. Kalau tengok sahabat buat gitu, ya dah, itu hak Nabi lah tu, dia tak akan buat tak tu kali. Jadi tak payahlah sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak payahlah gitu. Jadi apa ni? Hadis ni dari segi kedudukannya bertaraf hasan, tidak sampai ke peringkat sahih, bertaraf hasan, kerana salah seorang perawi dia tu tidak kuat mana, iaitu Daud bin Khalid. Itu tak kuat mana. Bahkan ada yang mengatakan dia ni majhul, tetapi kebanyakan ulama mengatakan boleh pakailah, tak apa, dia ni thiqah. Dan hadis dia pun tak banyak sangat.
Tak apalah. Jadi apa maksud bila kali pertama kata tu ini kubur saudara-saudara kita kah? Dia kata tidak, ini kubur sahabat-sahabat kita. Apa bezanya orang mati syahid dengan sahabat tu? Tidakkah mati syahid tu sahabat juga? Ada dua perkara sini yang difahami oleh ulamanya. Satu seperti dalam syarah ni dia sebut. Satunya seperti yang disebut dalam syarah ni, yang mana Syekh Khalil Ahmad ambil daripada ayah Syekh Zakaria. Dia ada tulis takrir, huraian tok guru dia. Ayah Syekh Zakaria ni banyak tulis syarahan tok guru dia. Tok guru dia tu maksudnya Rashid Ahmad Ganguhi. Jadi hak ni pun dia catat juga antara catatan dia. Gapo dia? Dia kata aqbur ikhwanina hadhihi, mereka tanya maksud mereka itu tentang ukhuwah nasabiyah. Adakah ini saudara-saudara kita yang seketurunan dengan kita, sama nasabnya dengan kita? Nabi SAW menafikan hal itu. Jadi ikhwan di sini maksudnya ikhwan, saudara, anak beranak. Adakah ini anak beranak kita? Yang seketurunan dengan kita, satu nasab dengan kita? Nabi SAW menafikan, bukan. Hak ni sahabat kita. Sahabat tu tidak semestinya dia tu anak beranak, seketurunan. Jadi yang dia nafi tu nafi keturunan yang sama, daripada keturunan yang sama. Dia hanya menyabitkan mereka itu sahabat saja. Dan kalau dia kata ini kubur saudara-saudara kita kepada kubur orang mati syahid tu, sebab orang mati syahid itu terdiri daripada muhajirin dan ansar, ramai di situ. Dan muhajirin dan ansar ini memang ada kena-mengena lah dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nasab ni Talhah, puak-puak muhajirin ini ada kena-mengena dari segi keturunan dia. Itu mengikut pendapat dia. Dia kata kadang-kadang dalam hadis ni kita dapati dia sebut saudara, tetapi maksud dianya bukan anak beranak. Saudara tu maksud seugama. Misalnya yang ada dalam hadis, Nabi ada sebut orang akan datang, tak mari lagi umat dia, hak tu dia sebut saudara, sedangkan bukan daripada keturunan dia. Jadi maksudnya di situ dia kata ukhuwah di situ dipakai dengan makna persaudaraan dalam agama, ataupun saudara seugama dengan kita. Jadi hak maksud tadi saudara seketurunan, hak ni saudara seugama. Jadi pada dua tempat tu maksud saudara tu berbeza, kata dia. Kalau di sini maksud saudara tu anak beranak, hak seketurunan. Hak dalam hadis kata akan datang tu akan ada orang yang beriman gini-gini, yang bukan daripada keturunan Nabi, tapi Nabi kata saudara juga. Itu maksudnya saudara seugama. Itu satu mana dia. Yang kedua, Nabi SAW ayat ini kubur sahabat kita. Hak syuhada tu pun sahabat juga. Nak ayat ini sebagai satu galakkan kepada umat untuk mendapat pangkat yang lebih tinggi. Kalau kata sahabat, tidak semestinya dia syahid. Kalau kata syahid, mesti dia sahabat, dan dia juga syahid. Dia ada dua pangkat. Satu pangkat syahid, yang kedua pangkat sahabat. Jadi hak kita nak tuju ni, kita tuju pergi kepada kubur syuhada. Jadi kubur syuhada tu Nabi kata saudara kita, maknanya lebih dekat lagi dengan kita, lebih disenangi oleh Nabi SAW. Lebih Nabi kenal lah kalau umat dia ni mati syahid. Hak mati syahid tu dia kedudukannya lebih tinggi lagi daripada sahabat biasa. Ini sebagai satu galakan kepada umat supaya menganggap dan mempercayai orang yang mati syahid itu ada keistimewaan dia sendiri. Sehingga Nabi SAW sebutkan mereka ini saudara, walaupun bukan saudara pun sebenarnya. Tidak semesti semuanya seketurunan dengan dia, ataupun dengan Talhah tu tidak seketurunan pun dia kata saudara. Hak tu sekadar sahabat. Memanglah kalau kita kata adik-beradik,
dengan saing. Beza adik-beradik ni, dia barang tak putus, balah lah mana pun, tak pergi mari pun, tak kecek mana pun. Tapi hubungan dia tu dalam, dalam sangat, jauh sangat punya, kemah kukuh. Bila sampai masa dia jadi naik angin lah. Kalau orang nak serai kau, kalau orang nak khenak kau kan pada adik-beradik dia, dia boleh jadi naik angin. Beza dengan saing. Kalau saing ni dia kurang sikit, kau mana-mana pun nak mengikut kebiasaan lah, mengikut kebiasaan begitu. Jadi Nabi mengatakan orang-orang mati syahid ni sebagai adik-beradik, walaupun sebenarnya bukan adik-beradik, bukan anak-beranak, bukan seketurunan pun. Takkanlah semua pok-pok Ansar tu seketurunan dengan dia, dengan Talha. Tidak. Dia nak ayat lebih. Seperti mana lebihnya adik-beradik dengan saing. Kamu tak tahu kan lebih tu? Bezanya tentu ada beza. Apa mana lebih rapat, lebih disayangi oleh seseorang itu, adik-beradik. Itu dia nak maksud dia sini. Tak apalah, antara dua itulah maksud dia. Bukan dia menafikan sahabat tu saudara seagama. Saudara-saudara agama tu memang mesti dah kalau Islam kan, saudara-saudara agama tu. Jadi di sini maksudnya adik-beradik pada anggapan dalam hati dia, gitu maksudnya. Serupa dengan adik-beradik lah kedudukan hak ni, hak mati syahid. Bermakna orang mati syahid ni lebih ada kemuliaan dia yang tersendiri, lebih lagi daripada sahabat-sahabat tu, lebih dah. Hak ni lebih lagi sebab ada dua. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Umar. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di Batha yang terletak di Dzul Hulaifah. Dia sembahyang di situ. Abdullah bin Umar buat lagu tu. Jadi kalau ada ini, kalau nak kiranya, tidak nampak mana ni perkaitan dia dengan ziarah kubur. Apa kena mengena dengan ziarah kubur ni? Hak ni kalau hak tadi tu jelaslah ziarah kubur berkait dengan kubur. Hak sebelum pada tu pun, yang baru ni kita baca. Adapun hak ni berhenti di Bathah, sama ada kita kata ketika nak pergi buat haji atau umrah di Mekah kepada orang-orang Madinah, dia berhenti situ lah. Jadi apa kena mengena? Tidak nampak kena mengena dia tu. Tak apalah, dia berhenti di situ. Ibnu Umar pun buat gitulah juga. Satu lagi riwayat akhirnya, Imam Abu Daud kata Nabi, iaitu Abdullah bin Maslamah, meriwayatkan kepada kami, kata dia, Malik kata tidak patut seseorang itu lalu di tempat tu sampai dia melepasi Mu'arras gitu saja. Ketika pulang dari Madinah, balik ke Madinah daripada Mekah tu, sampai ke Mu'arras tu dia lalu, tak berhenti. Tak patut lagu tu. Dia kenalah berhenti dulu, semaya, ikutlah sebanyak mana nak, 2 rakaat atau lebih lagi, ikutlah. Tak apa. Sebab kata dia, Imam Malik kata, saya mendapat tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di situ. Berhenti di situ. Jadi hak ni orang panggil, hadis ini termasuk dalam balaghat Malik. Mana kalau nak kira sanak dia tak ada tu. Pak Nabi memang anak murid Imam Malik. Dia kata-kata Malik. Lepas tu Malik terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berhenti di hujung malam di situ, ataupun berhenti di situ, ta'ris. Daripada Malik sampai ke Nabi tu mana sanaknya? Tak ada. Terus Imam Malik kata, saya mendapat tahu. Jadi saya mendapat tahu dengan menggunakan perkataan balaghani. Itu orang panggil riwayat balaghat Malik. Kalau dalam Muwatta' banyaklah lagu ni.
Balagat Malik ni, kalau orang lain kecek lagu ni hadis ni jadi tak sahih lalu dah. Tak sahih selalu dah. Tapi kalau Malik tidak. Sebab itulah Imam Abu Daud pun ambil. Dia tak kisah, tak ada sanad. Sebab maklum dah di kalangan ulama bahawa balagat Malik itu pun sahih juga. Balagat Malik itu pun sahih juga sebenarnya. Ini kalau kita kaji sanad dia, kita akan jumpa. Kita akan jumpa ada sanad dia. Tidak ada Imam Malik kata saya mendapat tahu gitu tu. Tak ada sanad dia yang lengkap sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Bahkan sudah dikaji dah, ada berlaku. Menunjukkan Imam Malik pun kena kalau sampai di situ berhenti situ. Tapi kalau hak tak pergi kot tu tak apalah. Kalau kita balik kot lain, tak payahlah. Benda ni benda nak ikut Nabi ya, dari segi nak ikut Nabi. Bila nak ikut Nabi, hak dia buat ikut lah. Ikut dia buat lagu, dia berhenti situ. Mulai kita berhentilah. Walaupun kita tidak kata wajib pun, sunat pun kita tak kata gitu, tak apa lah. Abu Daud berkata, saya mendengar Muhammad bin Ishaq Al-Madini berkata, Mu'arras itu naik batu dari Madinah. Letaknya naik batu dari Madinah. Itu ya. Jadi Abu Daud kata Muhammad bin Ishaq ni, Muhammad bin Ishaq mana bukan Muhammad bin Ishaq kok terkenal pengarang sirah tu. Waktu lain. Waktu Muhammad bin Ishaq bin Yasar Al-Muttalibi tu. Hak ni Al-Madini. Orang panggil juga Al-Musayyabi. Hak ni tok guru Imam Abu Daud ni. Ada Muhammad bin Ishaq tu dia tak ada dengan Abu Daud atas lagi. Dulu lagi. Ni Imam Abu Daud ambil daripada tok guru dia yang bernama Muhammad bin Ishaq Al-Madini. Hak ni memanglah. Selain daripada Abu Daud, Muslim dan lain-lain ambil hadis daripada dia. Itu kira-kiranya dalam nuskah kebanyakannya berhenti sekatu je ziarah kubur. Tapi dalam setengah-setengah nuskah dia kata ada lagi satu lagi hadis lepas pada ni. Supaya bawah tu. Kalau ada Badrul Majhud tu boleh tengok bawah tu. Hadatsana Ahmad bin Salih qala qara'tu ala Abdullah ibn Nafi'. Qala hadatsani Abdullah yani Al-Umari an Nafi' an Ibn Umar, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai di situ dia bermalam di Mu'arras. Mu'arras nama tempatlah tempat Nabi berhenti dalam perjalanan alah kelik daripada Mekah ke Madinah. Sampai sehingga dia makan ke apa di situ. Bukan kata berhenti tak, makan berhenti, makan sembahyang ke apa berhenti situ. Jadi kebanyakan ulama mengatakan ini tidak wajib lah. Tidak wajib. Kalau tak buat lagu ni pun tak apa. Bukan wajib. Dia kata untuk rehat saja. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai situ kira-kiranya tak jauh dah. Daripada Madinah dia rehat situ. Tapi terletaknya naik batu lagi juga, tak jauh pun naik batu lagi. Begitulah riwayat yang akhir sekali. Tapi riwayat ni tak ada dalam semua nuskah lah. Tak ada dalam semua nuskah Abu Daud. Hanya ada dalam setengah-setengah nuskah saja. Dari riwayat akhir ni kalau tak kira dari segi kedudukannya tidak sahih. Bahkan ia dhaif. Sebab apa? Sebab ada Abdullah Al-Umari itu. Abdullah bin Umar Al-Umari. Jadi kata Al-Umari itu dia tu dhaif. Jadi riwayat ni dhaif lah. Habislah Kitabul Manasik. Perbincangan tentang ibadat haji dan umrah dah berkaitan dengannya Mekah dan Madinah tu sudah habis dah.